Usaha teksi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM akur dengan kekurangan pelanggan. Selain turut berusaha mencari pendapatan sampingan, itu antara paparan berita dari Terengganu. Perinciannya bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih. Mencari pekerjaan sampingan bagi menambah pendapatan antara yang terpaksa dilalui beberapa pengusaha teksi yang beroperasi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM Kuala Nerus. Ini kerana hasil pendapatan yang diperolehi hanya sekitar 60% iaitu hampir RM500 sebulan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lepas berbanding RM2,000 atau RM3,000 sebulan sebelum ini. Rata-rata pengusaha teksi di LTSM terpaksa akur dengan kekurangan pelanggan ditambah lagi dengan pergerakan rentas negeri yang tidak dibenarkan. Selain berdepan cabaran bersaing dengan perkhidmatan e-hailing yang semakin menjadi pilihan penumpang, justru itu kebanyakan pengusaha teksi di sini terpaksa mencari jalan lain dengan berniaga bagi menampung keperluan harian. Memang di teksi terjejas sikit lah sebab mesin ada orang kan, tapi tak ada orang ramai, pacuk-pacuk pun tak ada yang datang kan. Jadi Kak setakat hari ni Kak niaga sikit-sikit kecilan di rumah. Niaga apa Kak? Buat jualan masak lauk. Semenjak daripada PKP 01 yang hari itu bulan 3, pendapatan memang terjejas sangat-sangat sehingga susu anak pun saya tak dapat nak beli. Terpaksa saya membuat kerja lain. Itu kerja pasang sliding door di Marang. Sebelum PKP dalam satu hari tu dapatlah, kalau pergi bandar tu 4 terik 5 terik satu hari dapat daripada pagi sampai ke malam. Berapa pendapatan? 150 lah kalau macam 5 terik. Sekarang ni RM30. RM30 satu minggu. Menurut Pengerusi Persatuan Teksi Melayu LTSM Rostam Mokhtar, mereka berharap agar sentiasa mendapat sokongan kerajaan membantu pengusaha teksi untuk terus bernafas. Okey, disebabkan COVID-19 ini, banyak yang pemandu teksi perlu membuat part-time, contohnya kerja potong ayam, ada yang kerja kontrak dan sebagainya. Jadi harapan saya, semoga kerajaan sentiasa memandang serius pada persatuan kami dan membantu sebaik mungkin untuk persatuan kami. Majlis Ramah Mesra bersama Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memberi sedikit keceriaan kepada pengusaha teksi LTSM apabila mendapat bantuan one-off sebanyak RM200 seorang. Ia sekaligus meringankan beban ditanggung para pengusaha teksi dalam membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Lebih menggembirakan juga bila mereka turut menerima bantuan berupa keperluan dapur pada setiap bulan. Program Lemari Kasih Ramadan yang diperkenalkan Hospital Besut memberi manfaat kepada pesakit, penjaga, orang awam dan juga kaki tangan hospital. Penganjuran program itu menyediakan juadah berbuka puasa dan sahur kepada hampir 500 penerima berbanding hanya 50 orang sejak dilancarkan pada 2017. Pengarah Hospital Besut Dr. Nur Iliani Hasbullah berkata, program ini sentiasa mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk pemimpin masyarakat, usahawan, badan bukan kerajaan dan individu yang sama-sama tampil menghulurkan sumbangan. Pandemik COVID ini juga membawa satu kesedaran kepada masyarakat kita bahawa petugas kesihatan, tak lupa juga kepada pesakit dan waris, mereka memerlukan bekalan untuk terutamanya di bulan puasa ini berbuka dan bersahur kerana untuk mengurangkan mereka keluar daripada hospital untuk membeli makanan dan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Saya rasa program Makan Kasih ini sangat berguna dan sangat berfaedah bagi petugas-petugas, terutamanya semasa waktu buka puasa dalam keadaan yang sibuk, memang petugas tidak sempatlah untuk mencari makanan. Dengan adanya program Lemari Kasih ini, petugas-petugas dapat berbuka puasa dengan juadah-juadah yang telah disediakan. Jadi maknanya kuranglah bebanan mereka untuk mencari makanan pada waktu itu. Memang tidak sempatlah, terutamanya di Kejabatan Kecemasan, memang kes-kes kecemasan datang tanpa mengira masa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Terengganu akan melakukan rondaan sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. 17 kawasan panas telah dikenal pasti membabitkan Jalan Raya Bandaran, Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya.
Pengarah JBPM Terengganu Penolong Putrajaya Bomber Mat Hilman Abdul Rashid berkata 120 pegawai dan anggota dari 17 balai seluruh negeri akan ditugaskan bermula 11 hingga 16 Mei ini. 25 jentera juga bersiap sedia melakukan rondaan termasuk kenderaan utiliti. Seperti mana biasa, kita akan membuat rondaan di kawasan-kawasan yang tinggi kemalangannya, hotspot ini, seperti di jalan persekutuan Lebuh Raya, LPT 2 tu, kemudian di kawasan Stiu, kawasan Tungun, Kertih atau Abang tu, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Sempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2021 hari ini, beliau berharap warga bomba negeri diberi kekuatan untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, kami mengucapkan Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.